Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan seperti di awal pagi tadi kita akan kembali berbincang berkaitan dengan satu perkataan yang memang kita tidak suka dengar, kadar inflasi. Kadar inflasi ini bukan sahaja berlaku di negara kita, malah berlaku di peringkat global juga. Cuma hari ini kita nak berikan fokus sedikit pengkhususan terhadap inflasi makanan, sebab itu yang menjadi kerisauan masyarakat Malaysia pada saat ini, dengan harga minyaknya, dengan harga ayamnya, harga telur ayam dan banyak lagi makanan asas seperti ikan juga harganya melambung tinggi. Jadi kita nak mengetahui apakah langkah yang boleh diambil dan juga mengatasi inflasi makanan ini. Kami bawakan tetamu menerusi panggilan video pada pagi ini, iaitu Nur Ashikin Aminuddin selaku Timbalan Setiausaha Agung Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Mukadimahnya ingin kita melihat senario global di mana di Amerika Syarikat kadar inflasi semakin tinggi berikutan peningkatan semula kadar faedah di negara itu, dan rentetan daripada itu kadar faedah di seluruh dunia pun mengalami sedikit peningkatan. Jadi adakah itu merupakan punca utama kenaikan kadar inflasi secara keseluruhan di peringkat global? Jadi, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kalau ikutkan memang betul apa yang diperkatakan, memang sebenarnya harga global ni yang menjadi punca kepada inflasi, terutama inflasi makanan kita lah. Kalau ikutkan, kita dah nampak dah trend menaik sebab kita banyak bergantung dengan makanan import juga, iaitu sebanyak 63.6 bilion. Okey. Jadi kita nampaklah kesan harga global dan kesan yang import yang kita bergantung dengan barangan import juga yang memberikan tekanan kepada inflasi makanan kita lah. Jadi inflasi makanan ini mungkin ramai yang tidak mengetahui definisi lanjut berkenaan dengan perkataan ataupun terma inflasi itu sendiri. Kalau kita membuat bacaan secara persendirian di laman media sosial, ada kata ada baiknya juga inflasi ini. Tapi setakat ini apa yang kita dapat rasakan kesannya hanyalah negatif, peningkatan harga barangan, makanan dan sebagainya. Jadi saya rasa mungkin puan boleh kongsikan sedikit sebanyak berkenaan dengan terma inflasi makanan ini, apa yang kita perlu tahu? Okey, inflasi makanan ni sebenarnya kita sebenarnya kalau secara keseluruhannya kita ada banyak inflasi. Inflasi makanan, inflasi perumahan, inflasi bahan api, inflasi utiliti. Jadi inflasi makanan ni bermakna apa yang kita mampu beli pada masa yang peningkatan harga global ni. Kalau dulu kita boleh beli kalau dululah kan roti canai harga 50 sen, harga roti canai biasa 50 sen je. Tapi sekarang kita dah rasa dah kenaikan dia sebanyak RM1. Ada yang jual RM1, 10 sen, RM1.20 sen pun ada. Jadi itu adalah kesan inflasi kepada negara kita lah. Untuk kefahaman pengguna sendiri. Mengapa inflasi ini lambat sampai kepada pasaran buruh? Di mana kalau kita lihat harga barang semua meningkat, namun tangga gaji masih di tempat yang sama dan gaji yang dibawa pulang oleh setiap rakyat tidak berubah meskipun inflasi untuk semua barang lain meningkat. Okey, itu yang sepatutnya, sebab itulah kalau ikutkan sekarang pun kita dah mula naikkan gaji minimum kita kan kepada 1,500. Tapi walaupun naik 1,500, tapi disebabkan dengan kesan inflasi yang semakin menaik di negara Malaysia, malah di seluruh global. Masalah ini adalah masalah global, tetapi gaji minimum yang naik itu hanya sedikit untuk rakyat Malaysia. Jadi kita tak nampak sebenarnya orang kata kenaikan gaji itu sendiri. Gaji naik tapi makanan pun naik. Jadi kita tak nampak. Jadi kalau ikutkan, mungkin pihak kerajaan lah pihak kerajaan perlu revise semula lah. Mungkin kita punya orang kata gaji penduduk kita ni tak seimbang antara yang level bawah dengan level sampai ke atas tu. Kita sebagai orang awam tidak mempunyai keupayaan untuk menangani masalah inflasi makanan di peringkat global yang menjadi punca utama kepada inflasi makanan, kenaikan harga barang dan sebagainya. Jadi apa yang kita boleh lakukan di peringkat bawah ini dengan kesempitan kehidupan, kewangan dan sebagainya, dengan harga barang yang meningkat ataupun melambung tinggi, apa yang kita boleh lakukan? Okey. Apa yang kita sebagai pengguna, apa yang kita boleh lakukan sekarang ni, kita jangan terlalu memilih kepada jenama.
kita sekarang ni ada hak untuk memilih. Jadi kita ada banyak jenama di pasaran. Contohnya kalau roti ada banyak jenama. Kalau berus gigi, ubat gigi banyak jenama. Kalau shampoo ada banyak jenama. Tepung ada banyak jenama. Jadi kita kalau boleh jangan terlalu fokus kepada jenama tertentu sahaja. Kita pilih barang yang berdasarkan poket kita masing-masing. Bila kita memilih jenama tertentu, jadi sebenarnya dia bagi hint kepada pihak jenama tersebut untuk mereka kata jenama dia is the best for Malaysian punya populasi. Jadi mereka akan cuba untuk akan cuba ambil kesempatan untuk menaikkan harga sebab dia kata kononnya produk dia the best. Ini menjadi pilihan rakyat, tapi kita sebagai rakyat jangan beri peluang kepada pihak tertentu untuk memanipulasi harga barangan. Jadi kita sebagai pengguna ada hak untuk milih. Kita pilih barangan jangan berdasarkan jenama tapi berdasarkan poket kita masing-masing. Kadang-kadang kita melihat kepada harga barang yang naik dengan tidak tentu pasal sebabnya. Kita dapat melihat contohnya harga ayam naik hari ini sehingga RM9 50 mungkin sekilogram. Namun harga roti canai pula meningkat walaupun tidak ada sebenarnya kesinambungan di antara ayam dan roti canai. Boleh atau tidak para pengguna membuat tuntutan ataupun membuat aduan kepada pihak Fomka? Okey, sebenarnya boleh kalau kita rasa benda tu tak logik. Kalau kita nampak kan orang lain peniaga canai tu jual dalam range yang sama saja. Lepas tu bila 1 Julai kan, kita tengok 1 Julai. Kita tengok 1 Julai, kemungkinan ada peniaga yang tak ada kaitan macam yang Cik kata tadi kan, tak ada kaitan pun dengan kesan kenaikan harga ayam tu, tiba-tiba dia naikkan juga harga tu. Jadi kita sebagai pengguna kalau kita nampak terlalu tinggi daripada purata harga-harga kedai lain, kita sebenarnya boleh buat aduan kepada pihak KRCP kerana kita risau ada isu pencatutan di situ. Disebabkan itu, pihak KRCP, pihak berkuasa perlu keaduan daripada pengguna. Sebab untuk mereka siasat sama ada kes pencatutan ataupun tidak. Jadi sebenarnya kan apa yang saya nampak lah mentaliti peniaga kita. Betul macam yang Cik katakan. Padahal industri padahal ada yang tidak berkaitan pun dengan industri makanan, tetapi tiba-tiba dia pun nak naikkan harga juga. Jadi saya pun tak nampak apa relation antara harga barang yang mereka naikkan walaupun mereka bukan industri makanan. Yelah, kadang-kadang peniaga pun ada yang mengambil kesempatan di atas situasi semasa yang berlaku, tapi tak dinafikan juga ada yang benar-benar tersepit disebabkan oleh inflasi makanan ini. Contohnya pengusaha ayam dan sebagainya, mereka bukan ingin sewenang-wenangnya menaikkan harga, dedak ayam makin tinggi, jumlah ayam juga tidak mencukupi. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita memahami situasi setiap pihak yang terlibat ataupun rantaian perniagaan yang terlibat disebabkan oleh inflasi makanan ini? Okey, sebab tu hari tu minggu lepas Fomka ada terlibat dengan sesi libat urus bersama dengan pihak KBCP, dengan Persatuan Peternak Ayam. Jadi dari situlah kita tahulah kan di sepanjang rantaian bekalan makanan tu rupanya memang mereka sendiri pun ada kekangan mereka masing-masing, kekurangan pekerja. Jadi sebabkan kekurangan pekerja jugalah yang menyebabkan mereka sebenarnya bekalan tu ada tapi tak ada siapa yang nak bekerja di ladang tu. Sebabkan itu permintaan kita tinggi tapi bekalan makanan ayam merudum sebab mereka tak ada pekerja untuk bekerja di ladang. Tapi ada juga kalau kita nampak bila kerajaan dah menetapkan harga siling, contohnya nanti dah tetapkan RM9.40 kan. Tetapi apa yang kita risau, rupa-rupanya pihak peniaga mengadu mereka dapat harga daripada pihak pembekal dah memang RM9.40. Jadi saya tak faham, pihak pembekal tu dia faham ke tidak harga siling tu adalah RM9.40. Jadi kalau dia dah pas harga kepada pihak peniaga RM9.40, jadi pihak peniaga ni apa yang dia nak ambil untung? Mereka pun ada nak bayar gaji pekerja mereka dan ada juga yang mereka perlu tanggung keluarga mereka kan. Jadi saya tak faham apa yang mereka macam tak ada komunikasi di sepanjang rantaian tu. Jadi yang terbebannya adalah pengguna lah. Peniaga terpaksa pas bebanan yang dibebankan oleh pembekal kepada pengguna sebagai end user di rantaian bekalan tu. Sekiranya setelah ditetapkan harga siling itu, kita masih melihat harga yang menjangkaui harga siling tersebut di pasaran. Apakah yang boleh dilakukan oleh para pengguna yang melihat harga sebegitu? Okey, kalau menjangkaui harga daripada RM9.40, pengguna wajib
wajib buat aduan kepada pihak KPCP. Sekarang ni senang je. Pihak KPCP ada talian WhatsApp. Boleh Google je talian WhatsApp KPCP. Kita cuma perlu save nombor WhatsApp dalam WhatsApp kita, dalam telefon kita. Kita cuma perlu ambil gambar kedai dan juga gambar yang harga yang dia tulis lah, harga siling, harga ayam yang ditetapkan itu kan berapa pada hari tersebut. Jadi kita ambil gambar, kita terus buat aduan kepada pihak KPCP melalui WhatsApp saja. Nanti pihak KPCP akan turun untuk memantau sama ada pencatutan ataupun tidak di situ. Dan juga harga mungkin boleh juga buat aduan kalau ada tengok kita sekarang kita nampak kan ada harga cas potong ayam. Saya nampak yang harga cas potong ayam pun kadang-kadang ada yang melampau sangat. Jadi saya tak tahulah lepas ni RM9 mungkin akan jadi lebih daripada itu sebab dia cas potong ayam lagi. Jadi kalau rasa terbeban, rasa macam tak masuk akal, perlu buat aduan kepada pihak KPCP. Sebab risau kan ada yang ambil kesempatan. Di bandar-bandar mungkin pilihan kita lebih banyak. Jika kedai A menjual dengan sekian harga yang terlalu tinggi, kita boleh pergi ke kedai B. Bagaimana untuk kawasan-kawasan di pedalaman dan kampung-kampung di mana hanya ada satu pembekal ayam sahaja dan harganya adalah terlalu tinggi? Apakah pilihan mereka? Ni yang kalau satu pembekal saja maksudnya dia boleh monopoli di pasaran di daerah tersebut kan. Jadi kalau boleh mungkin pengguna di pedalaman kita fahamlah mungkin kadang-kadang ada yang tak tahu kan saluran aduan. Jadi di sinilah bergunanya wakil rakyat. Wakil rakyat kawasan perlu mainkan peranan juga. Mungkin rakyat rakyat di pedalaman pun boleh buat aduan kepada wakil rakyat mereka. Boleh buat aduan kepada wakil rakyat mereka supaya wakil rakyat mereka menyampaikan aduan tersebut kepada pihak berkuasa di tempat tersebut. Okey, setakat ini bila kita bercakap berkenaan inflasi makanan, kita boleh rasakan harganya semakin meningkat dari masa ke semasa, terutama lepas ialah pintu sempadan dibuka kan, kita nak masuk ke fasa endemik ni. Cumanya sekarang ini kita banyak menerima bantuan daripada pihak kerajaan seperti subsidi minyak, subsidi ayam, subsidi telur. Ialah mungkin tidak secara keseluruhan tetapi barang asas itu diberikan subsidi. Tapi pada hakikatnya harga barang asas tersebut sebenarnya sangat melambung tinggi dan saya rasa ramai sebenarnya masyarakat Malaysia yang berada dalam golongan M40 mungkin tak mampu untuk beli yang mempunyai tanggungan yang banyak dalam rumah. Jadi sampai bila sebenarnya untuk kita bergantung terhadap subsidi kerajaan ini, apa kita boleh lakukan? Itulah sebenarnya bila subsidi ni kita terlampau orang kata manjalah kot dengan subsidi ni kan. Tetapi sebenarnya dalam masa yang pandemik sekarang ni subsidi itu masih diperlukan tetapi perlu dibuat secara bersasar. Macam contohlah saya bagi contoh minyak masak paket. Minyak masak paket yang memang katanya bersasar tapi minyak masak paket ni boleh dimanipulasi oleh pelbagai pihak. Contohnya pihak peniaga sendiri boleh pergi beli minyak masak paket. Sebab siapa yang cek sama ada awak peniaga ke, awak pengguna ke, tak ada siapa cek. Jadi minyak masak paket tu sebagai contohlah untuk benda yang boleh dimanipulasi. Ada juga RON95, sama juga RON95. Sama juga sesiapa pun boleh menggunakannya. Jadi kita nampak bantuan subsidi tu tidak secara bersasar sebenarnya. Dia macam membazir. Apalagi ada pihak yang menyuruh. Sebagai contoh minyak masak paket. Ada pihak yang cuba sorok minyak masak paket. Bila pengguna pergi ke kedai nak beli minyak masak paket, kedai runcit A tak ada, kedai runcit B tak ada, kedai runcit C tak ada. Jadi ke mana perginya minyak masak paket tersebut? Jadi itu persoalan misteri juga. Even M40 pun sekarang ni memang terkesan, memang amat terkesan di mana mereka sendiri pun tiada bantuan yang dapat daripada pihak kerajaan. Jadi nak tak nak kita M40 ni kita berharaplah pihak kerajaan supaya memperluaskan juga bantuan kepada M40. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada pihak Fomka kerana sudi bersama kami di Selamat Pagi Malaysia untuk memberi sedikit pendedahan dan penerangan tentang apa boleh dilakukan oleh para pengguna tatkala peningkatan harga barang disebabkan inflasi. Terima kasih. Baik, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini ada banyak topik menarik kita nak kupas. Jangan ke mana-mana.